Kita lanjut lagi pada muka surat yang ke-17, yakni masuk dalam kata hikmah yang ketiga. Sebelum itu saya suka mengumumkan sedikit berkenaan dengan kita ada tabung ni, tabung di mana khususan kepada Ustaz Zakaria Haji Ahmad yang sedang dalam keadaan keuzuran sekarang ini. Jadi makanya disediakan di sini tabung. Mungkin beliau akan menghadapi proses pembedahan dan sebagainya yang memakan kos yang tinggi. Jadi eloklah kita sama-sama saling berdoa. Di samping itu menderma, semoga meringankan sedikitlah buat pihak beliau sendiri. InsyaAllah ada tabung depan saya ni, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengeluarkan derma Ustaz Ilyas Zakaria Ustaz Ilyas Zakaria, adik bekas Tok Mufti kita, abang kepada Menteri Agama tu adik dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut kepada kalam hikmah kita yang ketiga, yang diberikan tajuk kecil oleh musannif, antara keputusan yang kuat dengan qada dan qadar ilahi. Kita boleh faham dah dia punya tajuk. Dalam kalam hikmah yang ketiga ini berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari sebagai berikut: sawabiqul himami la taghriqul aswaral aqdar. Sawabiqul himami la tukharriqu. Takhriqu boleh baca, tukharriqu pun boleh baca. Dia boleh baca dua dengan tahriqu. Takhriqu ataupun tukharriqu aswaral aqdar. Keputusan-keputusan yang kencang, kuat, tidak dapat memecahkan pagar-pagar qadar ilahi. Mudah kalau kita nak faham ni, boleh nampaklah maknanya apa juga keputusan kita, tindakan kita, perancangan kita yang kita rancang, yang kita nak buat, yang kita telah putuskan, walaupun dengan persediaan yang begitu kemas, dengan laluan-laluan yang padat, namun takdir Allah mendahului segala-gala. Dia tertanduk kepada takdir Allah, keputusan takdir Allah yang tidak dapat diubah, dipindah, melainkan dengan izin dan kehendak Allah sendiri. Sebelum kita mengetahui maksud kalam ini, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian qadar, iman kepada qada dan qadar. Jadi kita nak faham dulu, ambil ta'rif dia, ta'rif qadar, istilah qadar. Dan oleh kerana qadar itu adalah bertalian dengan qada, qada dan qadar, dua perkara ni lah. Maka seharusnya kita ketahui pula apa itu qada dan qadar. Menurut mazhab Asy'ari dan Asy'ariyah, al-qada dan al-qadar adalah iradatullahi al-asya'a fil azali ala ma hiya alaihi fima la yazalu fahuwa min sifati zati indahu. Itu ta'rif, bukan hadis ta'rif yang dipakai pada sisi al-Imam Abul Hasan Asy'ari, Maturidi lain, Asy'ari. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pada zaman azal. Zaman azal ni zaman tidak ada permulaan, masa yang tidak ada permulaan, zaman yang tidak diketahui permulaan. Al-zamanu la nihayatalah. Satu zaman tidak ada permulaan pada segala sesuatu menurut keadaannya pada waktu adanya, dan dia termasuk sifat-sifat zat di sisi mereka. Jadi apa nak jadi, apa nak buat, apa nak rancang, apa yang akan wujud, bakal wujud dan bagai-bagai lagi, kita kenali sebagai mungkin. Sama ada mungkin mawjud ba'dal adam atau mungkin ma'dum ba'dal wujud,
atau mungkin sayujad, atau mungkin alimallahu annahu la yujad. Keempat-empat mungkin ini tertakluk di bawah sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Fokus sifat kudrat kepada mungkin-mungkin ini, maka dia adalah tertakluk kepada qada. Jadi maknanya qada Allah pada awalnya sudah dipastikan apa akan berlaku kepada empat-empat mungkin ni. Keempat-empat mungkin ni apa yang akan berlaku dan bakal berlaku, yang boleh berlaku dan akan dilakukan adalah tertakluk kepada sifat kudrat Allah, dan dia adalah di bawah qada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan. Itu kenyataan yang diartikan dengan qada di sisi Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari. Misalnya Allah berkehendak pada masa azal akan menjadikan hambanya fuad. Misalnya menurut apa yang kita lihat pada waktu adanya. Bentuknya begitu, jadi seorang doktor, isterinya dua dan lain-lain misalnya. Contoh. Oleh sebab itu maka qada menurut ini adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kewujudan seorang manusia yang bernama fuad, dengan kehidupannya, dengan keluarganya, dengan keadaannya, semuanya itu wujud sudah tertakluk kepada qada Allah yang memutuskan. Jadi qada Allah sudah ada di azali. Allah sudah mengetahui, sudah pun menentukan, dan takdir Allah adalah berjalan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qada menurut ini pula adalah qadim, bukan hadis. Jadi maknanya qada dan apa yang kita baca tadi adalah qadim. Qadim ni artinya tidak ada awalan. Tidak ada awalan. Kita nak mari pagi ini berada di masjid kita yang mulia pada pagi ini, saat ketika yang mulia sudah ada dalam qada Allah yang tidak ada permulaan. Allah sudah mengetahui, ataupun dalam bahasa lain sudah dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah, ya, mengikut dalam kitab Islam Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi yang menyebut tentang makna qada ni. Dia mengatakan bahawa qada itu adalah qadar. Qada itu adalah qadar. Kalau rumah dia foundation, tapak. Jadi rumah tu naik ikut tapak, ya. Bangunan itu adalah qada, tapaknya adalah qadar. Itu mengikut Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari. Tapak itu adalah qadar, bangunan itu adalah qada. Jadi qada mengikut qadar. Apa yang dikadarkan akan jadi qada. Jadi qada itu adalah azali, bukan baru. Faham ya? Maknanya dengan kehendak Allah, nak jadi rumah tu sudah dalam qadar Allah. Dan di makna kata qadar itu juga menentukan sama ada diadakan bila nak diadakan, bagaimana diadakan, bagaimana keadaan benda yang akan diadakan, tertakluk kepada qadar. Maka wujudlah apa yang diputuskan, maka berhasil apa yang dijadikan disebut sebagai qada. Ya. Jadi itu diartikan. Kemudian kita melihat lagi di pada sudut imam pendapat qadar, ya, qadar daripada segi makna qadar pula, ijadullahil asya'a ala qadrin makhsusin wa wajhin muayyan kama arada Allah wa huwa min sifatil af'al li'annahu ibaratun 'anil ijad. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu menurut ukuran yang telah ditentukan, rupa yang telah ditentukan, pula sebagaimana yang telah dikehendaki olehnya. Itu dia, ya. Bagaimana dikehendaki semuanya adalah dengan satu perbuatan, satu penciptaan, tertakluk pada suatu qadar yang ditentu oleh Allah. Maksudnya Tuhan menjadikan sesuatu menurut apa yang telah dikehendaki olehnya pada sebelum menjadikan itu. Hal keadaan ini disebut dengan al-qadar. Maka al-qadar adalah sifat perbuatan Allah, min sifatil af'al, daripada perbuatan-perbuatan Allah. Kerana itu maka al-qadar adalah baru, mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Baru, sebenarnya tu baru jadi. Maknanya kalau dalam sifat kudrat Allah disebut sebagai tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Maknanya perkara itu telah diputuskan, maka berhasil dapat kita lihat sendirilah, ya. Menurut mazhab Maturidi, kena sebut dua-dua lah, sebab dua-dua ulama ni adalah
yang merumuskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah tu makna kita dua ulama besar inilah yang merumuskan mazhab ini, supaya kita mudah memahami dan dapat beriktikad dengan betul. Ya, ini makanya kata Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, ya, Allah menjadikan segala sesuatu al-ijadullahil asya'a ma'a ziyadatil ihkami wal itqan fahuwa sifatu fi'lin indahum. Allah menjadikan segala sesuatu serta menambah kekokohan dan kebagusan pada yang dijadikan, maka al-qadha merupa sifat perbuatan Allah menurut para ulama mazhab ini. Dia terbalik, ya. Apa yang dipaham oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, dikebalikannya, dia berubah. Qadha pada Imam Abu Hasan Asy'ari menjadi qadar pada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Qadar pada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari menjadi qadha pada mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang salah. Dia punya apa? Khilaf dia, begitu, ya. Jadi kedua-dua ulama ni tidak sepakat pada satu pendapat. Tapi kedua-duanya adalah wujud dan sahih dan tidak bertentangan pada segi istilah maupun maksudnya. Dia gitu, ya. Jadi qadha pada segi Abu Hasan Asy'ari itulah qadar. Ya, kalau kita sebut tadi foundation dengan tapak dengan rumah, kan. Tapak tu kalau kata di persegi Imam Abu Hasan Asy'ari, tapak tu adalah sebagai qadar. Pada Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah qadha. Bangunan, ya, pada Imam Abu Hasan Asy'ari adalah qadha. Tapi bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia adalah qadar. Itu aja beza. Ya, tak ada masalah. Kita boleh pakai dua-dua, yang mana pun boleh. Antaranya dua-dua, ya. Itu, ya. Biasanya antara dua mazhab ni dia ada bertentangan sikitlah, ya. Macam kita sebut contoh, ya. Kalau satu orang tu dia murtad, seorang tu dia murtad, maka dia punya amalan semua hapus. Kecuali haji. Haji dia tak hapus. Dia besok dia tak payah buat haji lagi dah. Dia dah masuk Islam balik, dia mengucap balik. Dia hanya nak kena qadha balik semua perkara-perkara yang dah hilang tadi. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, semua dia kena bayar balik. Kembali apabila dia balik kepada Islam. Tadi murtad, kan, bila murtad habislah dia punya sembahyang pun hilang, puasa, zakat pun hilang, haji tak hilang. Ini siapa kata? Al-Imam Syafi'i. Imam Hanafi pula kata sembahyang dia, puasa dia, zakat tak hilang, yang hilang haji. Nampak? Bertentangan. Dua-dua ulama, ya. Itulah dua-dua ulama ni dia punya bertentangan sangat, khilaf dia. Tapi dua-duanya betul, sahih, tak salah, ya. Begitulah. Wallahu a'lam. Jadi makanya kita di sini contohnya Allah Taala menjadikan langit. Ya. Allah menjadikan langit, bumi dan lain-lain dengan begitu indah, bagus, kokoh, teratur dan lain-lain daripada sifat-sifat yang menunjukkan atas keagungan segala sesuatu yang dijadikan olehnya. Kerana itu al-qadha menurut mazhab ini adalah baharu sebab ia sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa dia panggil? Sifat takwin. Ya, sifat takwin. Dalam mazhab Hanafi ada sifat takwin. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari tidak ada. Sifat takwin ni sifat kerja. Sifat ni baru, benda ni tak ada. Rezeki contohnya, Allah bagi rezeki dengan kita. Bukan sifat Allah memberi rezeki. Ya. Karena ada makhluk Allah yang Tuhan tak bagi rezeki. Malaikat tak dapat makan minum, ya, hidup. Tidak perlu pada makan minum, tidak perlu pada tidur, tidak perlu pada tenaga, tidak perlu kepada keadaan siang dan malam, tidak perlu kepada tempat, tengok, ya. Ini rezeki. Tuhan tak bagi kat dia. Dekat kita Tuhan bagi. Jadi mengadakan satu, kita sebut macam mengadakan satu, kalau kata-kata kementerian, satu jabatan. Kita wujudkan satu jabatan kerana untuk satu perkara. Itu saja artinya. Kita wujudkan satu bahagian untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi Allah sendiri, ya, dengan ihsan Allah, ya, meletakkan sifatnya sebagai Ar-Razzaq, memberi rezeki. Tapi bukan Allah tu Ar-Razzaq. Lah.
Ya. Allah memberi rezeki dengan sifat Ar-Razzaq kerana ihsan je. Harus, bukan wajib. Itu kena faham tu. Jadi kalau rezeki kita sikit banyak itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allah menentukan. Dia nak bagi banyak sikit, itu dia punya. Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dia sebut tu. Dan Allah memberi rezeki mengikut bagaimana yang tidak ditentukan, di mana Allah tidak menentukan rezekinya. Kita minta doa. Bila baca ayat tu kita minta doa, ya Allah, masukkan aku dalam kumpulan yang menerima rezeki tanpa hisab. Sebut dulu tu. Bila kita baca ayat tu lah, wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan dia berezeki tanpa hisab. Kita pun berdoa, Allah maj'alni minal hasibin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang ini yang diberikan hisab oleh Allah SWT. Ya, minta begitu. Jadi kita akan dapatlah. Ya, kita terus menyambung dengan tadi kan. Wa qalilun min ibadiya syakir, wa qalilun min ibadiya syakur. Sikit hamba-Ku yang bersyukur. Minta, ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Jadikan aku yang sikit tu. Jangan minta yang banyak. Nampak? Itu cara kita berhubung dengan Al-Quran. Faham ya? Boleh ya? Jadi kali bila baca sampai ayat tu, minta. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang berikan kitab di kanan, maka dihisab dengan hisab yang ringan. Kita punya Allah mahasibni hisaban yasira. Hisabkan dengan hisab yang ringan. Kita ada respon dengan ayat-ayat tu, ya. Faham ya? Oh, kita dapat. Ya, nah, sampai baca sampai ayat-ayat tu begitu kita minta kepada Allah. Macam itulah. Ya. Ya. Tak itu. Baik, sambung ya. Adapun qadar menurut mazhab ini, tahdidullahi azalan kulla makhluqin bihaddihi alladhi yujadu alaihi min husnin wa qubhin wa naf'in wa dhurrin ila ghairi dhalik, ay ilmuhu ta'ala azalan sifatil makhluqat fayarji'u 'indahum li sifatil 'ilm wa hiya min sifatiz zat. Allah menentukan pada azal tiap-tiap makhluk menurut ketentuannya yang diperdapat pada makhluk itu waktu diadakannya, berupa kebagusan, kejelekan, manfaat, mudarat, lain-lain. Artinya ilmu Allah pada masa azal tentang sifat-sifat semua makhluk, maka berkaitanlah al-qadar menurut mereka pada ulama mazhab ini kepada sifat ilmu. Sedang sifat ilmu ada sebahagian daripada sifat-sifat zat, sifat ma'ani. Sifat zat ni sifat ma'ani lah. Sifat-sifat zat tu juga diertikan dengan sifat ma'ani, ya. Maksudnya bahawa al-qadar menurut mazhab ini ialah ilmu Allah, artinya pengetahuan Tuhan yang tidak ada permulaan tentang sifat-sifat makhluk berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada makhluk-makhluk itu, di mana akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya keadaan kita sekarang, baik hidup dan kehidupan ataupun mati dan sebagainya, sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah yang telah diketahui olehnya pada masa azal. Ya, itu kita panggil qadar ilmi. Qadar ilmi. Ya, itu pangkat qadar yang ada, maksudnya apa-apa nak jadi ini semuanya, pertama sekali ilmu Allah dah tahulah. Macam tu secara kasar kita faham. Ya, tentang alam raya jagat ini, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini nak dijadikan apa nak jadi, apakah berlaku kepada mereka, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana wajah-wajah yang akan wujud, ya, dalam keadaan macam mana, di mana dua, kesemuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang zahir, mengetahui yang ghaib maupun yang zahir, itu Allah. Ini sifat yang dikendaki dengan makna apa nama yang kita baca tadi itu, qada dan juga qadar, mengikut Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi ataupun yang dianut oleh mazhab Hanafi. Hanafi, Maturidi lah, ya, Syafi'i, apa nama,
Abu Hasan Asy'ari. Tapi Imam Syafi'i bukan ikut Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari mari kemudian, dia mari dulu. Imam Syafi'i dia punya akidah dia Al-Quran dan Sunnah Nabi. Masa tu bukan ada mazhab lagi. Nah, lepas dah mangkat Imam Syafi'i, baru lahir Imam Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ni baru, ya, tak jumpa Imam Syafi'i pun. Mazhab ibadat dia Syafi'i. Imam Abu Mansur Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari, mazhab dia Syafi'i. Abu Mansur Maturidi, mazhab dia Hanafi. Faham ya? Tapi bukan imam ini pula, bukan Imam Syafi'i bermazhab akidah Sunnah wal Jamaah, bermazhab Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mazhab dia terus kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Masa itu tidak ada ulama lagi yang menyusun tentang ilmu-ilmu akidah. Ilmu akidah ni baru wujud, ya. Sesudah 200 tahun mangkatnya Nabi SAW, barulah ada rumusan ilmu akidah yang kita mengaji sekarang. Zaman Nabi tidak wujudlah ilmu ni yang kita mengaji sekarang ni. Sebab tu ada puak-puak tak faham ni, dia kata bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Sifat 20 ni tak ada zaman Nabi, ya. Maksudnya rumusan ilmu ni dia gali daripada Al-Quran dan Sunnah. Susunnya ilmu ini dia ambil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mazhabuna li kitabillah wa sunnati rasulin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mazhab kami, kata Abu Hasan Asy'ari, adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nampak tak? Maknanya bukan dengan akal fikiran kami susun, bukan secara falsafah, ya. Kami susun mengikut akidah yang sudah ada dalam Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Cuma lagi kami rumuskan sebagai suatu susunan ilmu yang lengkap, yang mudah untuk dipelajari. Begitu aja lah, ya. Itu pandai-pandainya lah. Macam tasawuf Imam Ghazali susun, walaupun asalnya daripada Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi yang merumus ilmu tasawuf, tapi secara lebih tersusun, lebih formal, lebih kita kata kepada peringkat-peringkat bab-bab yang begitu rapi, diperhalusi oleh Imam Ghazali, Imam Ghazali. Jadi mudah kita mengaji, susun bab ni sebagai-bagai mudah, ya. Sama juga macam bab fiqh, ilmu fiqh tu, orang yang mula-mula mengeluarkan ilmu fiqh ni Imam Hanafi, tapi tidak lengkap seperti mana kita mengaji sekarang ni, ya. Maka apabila datang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia merumuskan, menyusun menjadi fan ilmu, suatu kurikulum ilmu yang mudah dikuasai, dipelajari. Nampak tak? Dengan susunan-susunannya yang begitu lengkap dan rapi. Begitulah, ya. Faham, ya? InsyaAllah. Baik. Jadi mazhab ni adalah aliran, bukan pemikiran, aliran, ya, yang dianut daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kalau tidak ada mazhab, amalan kita tidak sah. Itu dia, nampak tak? Sebab kita tak jumpa Nabi. Mazhablah yang menyalin, yang menyambungkan kita dengan Nabi. Nampak ya? Mazhablah yang mengikatkan kita dengan Nabi. Mazhablah yang mengambil amalan-amalan Nabi kepada kita, akidah Nabi. Faham, ya? Orang tak nampak benda ni, kau tak boleh baca sampai ke situ, ya. Dia kata gali sendiri. Mana mampu gali sendiri, ya. Baca Quran pun tak betul, nak gali macam mana, ya? No, auzubillah min zalik, ya. Itu kita nak ambil faham. Baik, maka itu kata musannif yang disebut di sini, ya. Maksudnya bahawa Al-Qadar menurut mazhab ini adalah ilmu Allah, sampai kita baca tadi ini, di mana ilmu Allah artinya pengetahuan Tuhan yang tidak ada permulaan tentang sifat-sifat makhluk berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada makhluk-makhluk itu, di mana akan diciptakan oleh Allah Subhanahu. Umpamanya keadaan kita sekarang, baik hidup kehidupan ataupun mati dan sebagainya, sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah yang telah diketahui olehnya pada masa azal, yakni pada masa yang tidak ada permulaan padanya. Oleh sebab itu, maka Al-Qadar menurut mazhab ini bertalian dengan ilmu Allah yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya, sedangkan ilmu Allah merupakan sebahagian daripada sifat-sifat zat Allah yang wajib ke atas Allah, yakni sifat-sifatnya yang tidak diterima oleh akal atas tidak ada sifatnya itu. Maknanya akal kita menerima bahawa Allah bersifat dengan ilmu. Ilmu Allah ni dapat kita lihat bekasannya daripada keadaan wujud alam di sendiri. Wujud alam ini daripada alam raya begitu
jelas di situ kita dapat pula mengambil manfaat daripada alam ini dengan menyusun berbagai-bagai ilmu. Ya, betul tak? Ya, orang kita nak belajar ni ilmu-ilmu duniawi ni semuanya datang daripada keadaan alam ini sendirilah. Kepada batu batannya, bukit bukaunya, tanam-tanamannya, ya, pokok-pokok tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatangnya, dia buat tadi ini semuanya rapi, tersusun dengan begitu bijak, ya. Jadi kita dapat mengambil manfaat, jadi pula ilmu, ya. Bahagian tanah kita ambil geologi, maka jadilah ilmu seumpama geologi, ilmu tentang apa nama, daratan, tentang bumi. Nampak tak? Ya, bumi itu lengkap. Jadi kita dapat kaji wujud berbagai-bagai jurusan cabang di pusat-pusat pengajian tinggi. Nampak tak? Kita dapat mengambil manfaat, jadilah pakar itu dan pakar ini. Tapi sebenarnya semuanya itu daripada bekasan nikmat, hasil daripada sifat kudrat Allah dan daripada sifat ilmu Allah. Jadi Allah izinkan kita mengambil sedikit ilmu dan Allah beri ilmu itu kepada kita. Jadi bukan kita ini yang salahnya, bila sudah berilmu tolak Tuhan pula, tak pakai. Dah dapat ilmu ni semua, dia tolak pula Allah, tak pakai pula. Alam ni dia kata neutral. Jadi sendiri. Ya, ini yang salah tu, yang silap ya. Tang binatang saja, tang semut saja, ya. Dia ada 300 spesies semut saja. Sampai boleh kaji kenapa semut tu, apa dia punya urusan, apa kaitan dengan dia, ya. Nyamuk sendiri masya-Allah lagi banyak, ya. Study dia nyamuk tu sendiri, ya. Lalat masya-Allah, ya. Semuanya itu Tuhan jadikan dengan cukup lengkap, dengan sifat-sifatnya tertentu, dengan hubungan-hubungan kaitnya yang begitu rapi. Semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi dalil bahawa Allah itu berilmu dan ilmu Allah mendahului segala-gala. Itu artinya qadar. Faham ya? Baik. Maka itu perbedaan mazhab Asy'ari dan Asy'ariyah dengan mazhab Maturidi dan Maturidiyah. Apa artinya Asy'ariyah ni? Asy'ari Imam Abul Hasan Asy'ari. Asy'ariyah itu ulama-ulama, barisan ulama-ulama yang memanjangkan rumusan akidah Imam Abul Hasan Asy'ari, dipanggil apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah ni contohnya ulama-ulama kita, ulama Patani yang kita mengaji kitab-kitab turas, kitab kuning. Syekh Daud Al-Fatani Asy'ariyah. Ya, Muhammad Arsyad Al-Banjari Asy'ariyah. Ya. Dan ulama-ulama awal sebelumnya lah Imam Bukhari, ulama hadis. Ya. Asy'ariyah, ya. Ulama-ulama mazhab, ulama-ulama Azhar, mesti Azhar sekarang ni Asy'ariyah. Ya. Itu ulama Asy'ariyah yang kita kenali, ya. Sampailah kepada ulama-ulama yang dekat dengan kita lah, Syekh Ahmad Fatani, Wal Zainal Abidin Al-Fatani, ya. Syekh Daud Al-Fatani, ini ulama-ulama ni, ya. Yang Arsyad Al-Banjari, Abdul Samad Al-Falimbani. Dia panggil semua adalah ulama-ulama Asy'ariyah. Maknanya menganut faham Asy'ari dan memanjangkan mazhab Asy'ari kepada dunia Islam. Nampak tak? Itu arti Asy'ariyah. Dan Maturidi, Imam Maturidi, Abul Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi Al-Mutakallim. Nampak ada Hanafi belakang tu, maknanya mazhab dia Hanafi. Jadi ulama-ulama yang sebarih dengan dia, sealiran dengan dia, yang memanjangkan mazhab dia dipanggil Imam. Mazhab daripada itu dipanggil sebagai Maturidiyah. Contohnya ulama-ulama Maulana India banyak, ya. Abu Zakaria Al-Ansari yang menulis kitab Fadailul Amal. Orang tabligh baca kitab, suka baca, kan. Itu bukan orang tabligh punya buku tu dah. Kebetulan dia ambil buku tu lah, ya. Buku tu penulis dia Abu Zakaria, ya, Al-Ansari Kandahlawi. Dia Maturidi lah. Nampak tak? Ya. Maulana Ilyas, pengasas jamaah tabligh, dia Maturidi lah. Nampak? Mazhab dia Maturidi, ya. Imam-imam yang datang daripada Afghanistan, datang daripada Pakistan, banyak di India, Maturidi,
ya. Itu yang dipahamkan. Jadi makanya kita kena lihat sampai begitu jauh lah, ya. Adalah pada istilah semata-mata, kerana pada hakikatnya al-qada menurut mazhab Asy'ari adalah al-qadar menurut Maturidi. Nampak ya? Kerana itu maka al-qada menurut mazhab Asy'ari adalah qadim, kerana merupakan sebahagian daripada sifat-sifat zat Allah. Tetapi menurut mazhab al-Maturidi adalah baharu. Terbalik pula. Kerana al-qada menurut mereka merupakan sifat perbuatan Allah. Kita ambil sedikitlah faham qada qadar dari segi mazhab dua-dua ni. Baru kita akan nampak begitu mudah. Kalau kita mengaji sifat 20, kita akan jumpa lah rumusan-rumusan yang kalau bertentangan jangan kata dipanggil salah, ya. Cuma khilaf dengan silap ni tak sama. Khilaf silap tak sama, ya. Silap memang tak boleh pakai, khilaf boleh pakai. Silap tak boleh pakai, pendapat dia silap, itu tak boleh pakai. Pendapat dia khilaf boleh pakai. Khilaf, begitu ya. Macam kita puasa hari ni kan. Hari ni puasa sunat ya. Tasu'a. Jangan tinggal ya. Besok Ashura. Macam hari ni kita puasa sunat. Contohnya orang yang ada qada-qada puasa yang lama-lama ya. Elok didahulukan dengan qada. Aku puasa besok hari sebagai qada Ramadan dan puasa 9 Muharram. Nampak tak? Ini mengikut pendapat Imam Asy-Syaikh Ibnu Ramli Al-Kabir. Nampak tak? Dia beliau berempat dia kata. Imam Ghazali pula kata yang mana berat? Yang mana dia lebih berat? Berat pada qada, dia yakin dia memang ada qada. Qada tu dapat pahala. Dan puasa sunat pun dapat pahala. Syekh Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama. Tak boleh. Tak boleh combine. Kena pakai satu kan. Nampak? Kalau qada saja. Kalau tasu'a saja. Jangan campur. Ini Syekh Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama mazhab Syafi'i. Nampak? Tiga-tiga ulama besar kan? Ini kita panggil apa? Khilaf. Bukan silap, khilaf. Kita nak pakai yang mana? Kita nak pakai yang mana? Kita nak pakai Imam Ghazali. Kita tengok yang mana lagi lebih berat. Qada, saya yakin saya ada qada. Lagi berapa banyak ada qada ni. Maka itu puasa saya pada besok hari itu sebagai qada. Jadi sampingan tu oleh kerana kebetulan jatuh pada 9 Muharram, ambil manfaat, ya Allah terimalah ya ibadat puasa aku juga dengan keberkatan 9 Tasu'a. Itu Imam Ghazali. Faham ya? Dia kena betul lah. Jadi khilaf boleh ikut, silap tak boleh ikut lah. Memang silap itu tak boleh pakai. Salah, al-khata' silap, al-khata' dia kata ya, dengan al-khilaf tak sama ya. Al-khilaf berbanding antara mereka pendapat mereka. Ini kita baca sekarang ni khilaf ya. Maka itu kata musannif, demikian pula istilah al-qadar di mana menurut mazhab Asy'ari adalah baru. Qadar tu pada mazhab Imam Asy'ari baru. Sebab dia baru jadi. Dia yang ni bangunan. Asas dengan bangunan yang mana datang dulu? Asas datang dulu. Foundation datang dulu. Baru main bangunan, bukan bangunan main dulu betul tak? Bila ada asas, baru ada bangunan. Jadi bangunan tu barulah. Asas tu asal. Qadim, itu faham dia ya. Kerana merupakan sifat perbuatan Allah dan menurut mazhab Maturidi al-qadar itu al-qada. Kerana itu al-qadar merupakan keadaan yang berhubungan dengan ilmu Allah. Sedangkan ilmu Allah merupakan sebahagian dari sifat zatnya. Kerana itu maka al-qadar menurut mazhab itu adalah qadim. Tak usah kita jangan bimbang, kita cuma pakai dua-dua boleh pakai. Yang mana pun kita pakai ya. Kalau kita terima qada sebagai asas, qadar sebagai bangunan. Kalau kita terima qadar sebagai asas, qada sebagai bangunan. Boleh belakang? Dua-dua serupa. Nampak tak? Memang tak boleh lari ya. Faham ya? Boleh begitu. Jadi cuma untuk kita memahami secara meluas antara pendapat dua-dua tokoh ulama inilah. Baik. Di dalam kitab Jauharatul Tauhid, satu kitab berkenaan akidah ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bagus kitab ni, Jauharatul Tauhid ni, ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Meluas, lama dah ada terjemahan ini dan mengaji di pondok-pondok, masjid-masjid, pusat-pusat pengajian ya. Diterangkan dia kata wa wajibun imanuna bil qadar wa bil qada'i kama ata fil khabar. Ya.
kita wajib beriman dengan qada dan qada dan qadar dan qada seperti telah datang keterangan dalam hadis Nabi. Tersebut dalam satu hadis yang telah sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dipanggil muttafaqun alaih. Cukup kuat. Hadis-hadis muttafaqun alaih ini maknanya tidak bercanggah antara dua-dua tokoh ulama. Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia punya lafaz matan dia, sebutan kata-kata dia, kalimah-kalimah dia tak berubah, sama. Kita buka dalam Bukhari pun sama, kita buka dalam Muslim pun sama. Jadi kedua-dua hadis itu sepakat daripada segi perkataan ayatnya, matan, kita panggil matan. Mengikut konsep hadis kita panggil matan. Matnul hadis dia adalah sama, maka hadis ini dipanggil muttafaqun alaih. Sepakat atasnya oleh kedua-dua ulama besar. Nampak kuat untuk dijadikan hujah, ya. Maka itu dipanggil sini, dia kata inna sa'ilan qala ya Rasulullah mal iman qal huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi hilwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Itu hadis. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu iman? Ya. Menjawab Nabi, iaitu bahawa engkau beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian. Juga engkau beriman dengan qada, dengan qadar, baiknya, buruknya, manisnya dan pahitnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok tu, ya. Jadi kita kena beriman. Beriman, terima, tapi jangan kita menafi, menolak ataupun menangkis ataupun menyalahi. Ini tak boleh. Ya, sudah ada qada. Ya, dalam pengertian, tinggal lagi dalam segi qada ataupun qadar ni dia ada dua bahagian lagi disebut oleh orang dalam kaedah ilmu. Qada ada dua, qadar pun ada dua. Kalau mengikut mana-mana pandangan mazhab lah. Kalau kata qada, dia ada satu qada, dia ada qada mu'allaq, qada mubram. Satu lagi qadar mu'allaq, qadar mubram, tak sama, ada dua. Contohnya kita ambil qadar pada mazhab al-Imam Hanafi, ya. Qadar itu asas dalam pandangan mazhab Hanafi, itu asas qadar, ya. Dia panggil qadar mu'allaq dengan qadar mubram. Macam hukum sembahyang 50 yang diterima oleh Nabi pada malam Mi'raj, diberikan hukum kepada Nabi 50 sembahyang. Itu kita panggil qadar mu'allaq. Sebab tu Nabi boleh minta, ya. Qadar mu'allaq ni boleh berubah, ya, boleh berubah dengan doa, boleh berubah silaturahim, boleh berubah dengan sedekah. Tiga benda ni kalau kita buat, ada boleh ubah qadar ni. Nampak, ya. Contohnya dalam qadar tu, orang ni akan mati kemalangan. Qadar tu tulis di Lauh Mahfuz, ya. Orang ni akan mati kemalangan. Itu masuk dalam qadar mu'allaq. Dia berdoa, dia ni yang ditakdir sebagai akan mati kemalangan ni, berdoa kepada, ya Allah, jauhi aku daripada bala musibah. Wa'afini fi man afai. Baca kunut tadi tu yang penting tu. Ya. Wa'afini fi man afai. Afiatkan aku, ya. Seperti mana yang telah engkau afiat pada orang lain. Masuk dalam tu. Wa min syarri ma qadai. Daripada segala macam keburukan yang kau qadakan. Nampak tak? Dia baca doa begitu, Allah terima sembahyang subuh dia, terima doa kunut dia, ya. Allah ubah doa tu. Kena aksiden juga, nampak dah? Aksiden, ya. Botol kereta ya. Bagi dia juga kereta tu bagi. Tapi tak mati. Nampak tak? Patah kaki ya. Nampak? Mati dah mana? Dah jari-jari tak berfungsi dah. Bila dah patah kaki, dah apa semua besok dah rawat apa semua, jari-jari kaki itu tak berfungsi dah. Dia kata aksiden, tak boleh bergerak dah jari. Nampak tak? Ada yang mati apa? Mati jari. Bukan mati dia tu. Tang mati tu ada juga, tang insiden tu ada. Berlaku juga. Tapi tidak secara mana yang dipahami.
secara awal. Nampak ya? Itu kita panggil qadar mu'allaq. Ataupun Allah pindahkan dalam mimpi. Dia bagi jadi mimpi itu kan. Ya. Tak semena-mena dia mencari, dia nak tidur. Berpeluh-peluh tanya pasal apa? Rupanya aku mimpi aku kena aksiden tadi, dia kata. Belaga dengan kereta rempuh sungguh-sungguh ya. Rupanya Allah ubah jadi dalam mimpi. Kenapa? Rupanya sebelum itu dia sudah bersedekah. Dia ada sedekah kepada mana-mana pihak, orang miskin dan sebagainya. Sedekah itu menjadi sebagai mengubah dia punya takdir daripada takdir yang sedemikian menjadi keadaan yang sedemikian yang tidak itu contoh. Boleh jadi dalam mimpi, nampak? Ubah dalam mimpi jadi. Itulah. Ataupun dengan menyambung satu rahim. Ya. Dia teringat kat siapa-siapa ke, kawan dia ke adik-beradik, dia pergi cari orang tu. Nampak? Sampai jumpa. Besar tu pahala dia ya. Kebetulan hari itu ada bala nak kena timpa dia. Nampak? Ya. Tu dia. Timpa dia. Tak itu. Jadi maknanya kata Allah ubah apa yang nak berlaku atas dia tadi, dia ubah rupa dia, sifat dia jadi ringan, tak jadi berat. Nampak? Ini kita panggil sebagai kelebihan daripada qadar mu'allaq. Jadi qada mubram ni tak boleh ubah. 50 sembahyang qadar mu'allaq. Nabi minta sampai 5, tang 5 tu Allah ilham kat Nabi jangan minta. Nampak tak? Allah ilham dekat Nabi dah, jangan minta. Sebab tu Nabi jadi malu nak minta. Bukan Nabi sendiri boleh tolak benda tu. Diilhamkan oleh Allah kepada Nabi, Rasulullah tak mau minta lagi dah. Jadi kekal dekat 5. 5 tu dia panggil qadar mubram. 45 qadar mu'allaq. Nampak? Boleh baca 45 tu qadar mu'allaq. 5 tu qadar mubram. Itulah contoh kita nak faham. Ya, macam itulah kita guna qada pun sama juga. Kita buat macam itulah untuk dipahami, jadi supaya kita dapat memahami ya. Jadi makanya kata tadi sungguh demikian ya yang kita baca tadi ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tengok tu. Surah Al-Qamar ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan sesuatu menurut ketentuannya. Habis. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat menerangkan tentang qada dan qadar. Meskipun dalam ayat dan hadis kita hanya menemui perkataan qadar sahaja, sebab antara keduanya menurut ilmu tauhid tidak dapat dipisahkan. Ya, lampu dengan cahaya lah. Lampu dengan cahaya mana boleh beza? Mana boleh bercerai? Tapi orang pergi beli barang, pergi beli apa? Orang nak beli, orang beli lampu, orang tak beli cahaya kan? Betul tak? Semua sebut lampu lah ya. Semua barang-barang ni sebut lampu lah, tak sebut lampu dan cahaya tak ada. Ya. Lampu apa orang beli pun lampu juga, kan? Bila kita beli lampu tu kita faham ada cahaya. Kalau tak ada cahaya itu bukan lampu. Ya. Tapi kita tak sebutlah saya nak lampu dengan cahaya sekali lah. Tak kan? Itu kita faham ya. Banyak tu lampu dengan cahaya tu banyak misal contoh kita boleh guna dalam urusan akidah ya. Cukup bagus ya. Begitulah. Lampu cahaya. Cahaya lampu. Lampu bukan cahaya, cahaya bukan lampu. Cahaya dan lampu tidak bersatu. Dan cahaya dan lampu tidak berpisah. Macam nak buat? You know. Lampu dan cahaya. Tuan-tuan perempuan ya, muslimah muslimin guna dalil ni banyak, kita faham ya. Lampu dan cahaya tak gitu ya. Lampu bila sebut lampu dia bercahaya, cahaya adalah pada lampu, tapi cahaya bukan lampu dan lampu pun bukan cahaya dan tak boleh dipisahkan. Nampak tak? Kalau pisah itu bukan lampu lah. Orang limpak buang lampu tu pasal dah berpisah dan tak boleh bersatu. Dia tak boleh bersatu. Lampu dan cahaya tak boleh bersatu ya. Itu kenyataan dia. Macam itulah kita dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ya? Allah menjadikan segala-gala. Kita pun buat juga kan. Kita pun ada kuasa. Allah pun menjadikan juga. Betul tak? Tapi kita bukan Allah. Allah bukan kita. Dan kita tidak berpisah dengan Allah. Dan Allah pun tidak berpisah dengan kita. Nampak tak? Faham ya? Perbuatan kita
Dan perbuatan Allah, perbuatan kita dengan Allah mana boleh bersatu? Nampak tak? Kerana Allah zat yang sempurna, kita yang maha serba kekurangan. Dan kita dengan Allah pun tak berpisah. Sifat kita dengan sifat Allah tak berpisah. Ini contoh macam lampu dengan cahaya tu lah. Ya, kita letak pada tempat dia. Allah sebagai Tuhan, kita sebagai makhluk. Allah sebagai pencipta, kita sebagai yang kena cipta. Jadi yang kena cipta dan pencipta tidak berpisah dan tidak bersatu. Jangan kita bersatu. Kalau kata aku Allah, kacau. Kata aku buat semua tak ada Allah, aku Allah, kacau. Ini yang kita salah ni. Anallah. Ya. Kalau kata aku bukan Allah pun tak betul. Sebab kita guna kuasa Allah. Nampak tak? Semua ada dengan kita. Allah jadikan semuanya pada kita. Masya Allah. Ini kita nak lihat. Ittihad dia panggil, ada dua istilah. Ittihad bersatu, ittihad berpisah. Nampak tak? Ittihad dan i'tihad bukan dua perkara yang berbeza. Nampak tak? Ittihad dan i'tihad bukan dua perkara yang bersatu. Dia mau sampai begitu, kita boleh faham semua ni, insya-Allah tak ada masalah. Barulah kita akan nampak kebesaran Allah dan kelemahan kita. Wallahu a'lam. Sambung sikit lagi insya-Allah. Baik. Jadi makanya banyak hadis sebut yang ketiga, meskipun kita wajib beriman dengan qada dan qadar, tetapi tidak boleh kita jadikan qada dan qadar itu sebagai alasan sebelum mengerjakan sesuatu demi untuk sampai kepadanya. Hang pi curi ni pasal apa? Nampak? Kena tangkap curi, ya. Guna barang-barang masa dia bagi tugas kat dia nak jaga, ya. Masa kesempatan tu dia mencuri, ya, curi jual apa barang ni, kena tangkap. Dah kena tangkap, dah itu hakim tanya kat dia, hang curi pasal apa? Nampak tak? Dia kata sudah takdir hakim, saya curi. Yang ni yang kita bagi lah, yang tak boleh hang ni lah kan. Yang hampir minum arak ni pasal apa? Allah tak takdirkan. Itu yang kata tadi ni. Umar, saya dah sebut dah 2-3 kali perkara ni. Orang ni minum arak, sekali minum pertama Umar lepas. Bagi amaran jangan minum tau. Dia minum juga lagi sekali. Tangkap lagi sekali, ya. Kenalah cambuk 40 rotan. Orang minum arak ni kena 40 rotan. Umar tanya kat dia, aku dah pesan dekat hang dulu, jangan minum. Pasal apa hang minum? Dia kata, ya minum ini takdir Allah. Allah yang takdirkan saya minum, bukan boleh minum sendiri. Tak apa. Sebab dia 70 rotan. Jadi 40 kan, bagi 70. Ali sanggang, Sayyidina Ali sanggang, tak boleh, hukum dia 40 rotan saja. Umar kata dengan Ali, aku tambah 30 pasal dia berbohong atas nama Allah. Nampak tak? Dia kata Allah takdir dia, yang tu aku tambah 30. Nampak tak? Jadi 70. Itulah, ya. Tak boleh kita ambil kesempatan begitu. Jadi tak boleh sebagai ultimatum menyandarkan kepada Allah, nak lari daripada tuduhan dan kesalahan dan hukuman. Tak betul lah, ya. Pasal apa orang berzina? Allah takdir. Semua sudah takdir Allah dalam azali, yang tak ngaji dia dah. Nampak tak? Apa nak jadi Tuhan dah tahu tak aku nak berzina hari ni. Nampak tak? Allah yang berjadi semua. Dia hujah hati kita jenuh. Sebab itu kita tak boleh gunalah qada dan qadar ni sebagai sesuatu yang untuk untuk lari daripada hukuman. Tentang syariat kena kata, kita guna syariat habaq dah, syarak hukum, ya, itulah syarak hukum. Macam orang mengaji lah, sampai kepada pengetahuan Allah dah tentukan aku nak sembahyang ke tak sembahyang. Aku tak sembahyang ni Tuhan dah tentu, bukan aku tak sembahyang sendiri, bukan boleh tinggal sembahyang, melainkan Allah dah qada aku tak sembahyang. Tapi tang makan dia tak lupa pula, makan cukup sehari 3 kali je pak, tak kurang pula. Tak makan dia tak tanya pula lah. Allah tak qada hang kata tak makan tak? Tak ada. Takkan Allah qada hang makan saja kot lah. Ya. Kita pun perli sama dia begitu lah. Dia kita sembahyang Tuhan qada, Tuhan dah kadar aku tak sembahyang hari ni. Buat macam. Jadi aku tak payah sembahyang lah, semua Tuhan dah takdir. Nampak tak? Kita pun tanya dulu tu lah, hang makan ni Tuhan takdir lah. Tuhan tak takdir kata hang tak makan hari ni. Tak ada lah. Tak jawab pula lah, tak berani pula kan. Itu yang faham tu, ya. Dia pun curi, bila dia mencuri, kita pun
Kata dia, awak mencuri, ini qada Allah. Nampak? Kita pun penyepak. Kata dia. Awak sebab apa? Ini pun qada Allah juga. Nampaklah. Tu noh ya. Tu noh gaduh. Tu nak biar faham ni. Jadi jangan kita gunakan, jangan tarik qada dia bukan urusan amaliyah, urusan zahiriah. Dia urusan akidah, urusan i'tikad, urusan keyakinan. Nampak ya? Itu bab dia. Misalnya seorang bermaksud mencuri, maka sebelum ia melakukan perbuatan itu, ia mengatakan bahawa Allah mengqadha dan mentakdirkan dia untuk mencuri. Hal keadaan ini adalah suatu hal yang tidak pantas. Di samping ia telah mendahului Allah Ta'ala, apalagi mengerjakan perbuatan dilarang olehnya, atau kita telah melakukan perbuatan yang mesum, maksiatlah. Maka demi untuk menghindarkan daripada hukum, kita katakan bahawa Allah melakukan qada dan qadarnya atas hal itu. Tetapi apabila seseorang mengatakan seperti itu sekadar untuk menolak celaan orang lain, maka tidak apa-apa. Hal keadaan ini berdasar kepada hadis sahih yang berkata Nabi Muhammad SAW. Ini satu hadis cerita antara Nabi Allah Adam dengan Musa. Pada satu kali di zaman dahulu, kala bertemu roh Nabi Adam AS dengan roh Nabi Musa AS. Roh sama roh bertemulah. Berkata Musa kepada Adam, Tuhan adalah bapa manusia, di mana kerana Tuhanlah maka keluar anak cucu Tuhan daripada syurga. Nampak tak? Kerana disebabkan Tuhan memakan buah kayu yang terlarang. Berkata Adam, hai Musa, engkau telah dipilih oleh Tuhan bercakap-cakap dengannya, dan Tuhan telah berikan kepada engkau kitab Taurat. Kenapa engkau celah saya atas satu pekerjaan? Padahal Allah SWT telah mentakdirkan hal keadaan itu atas saya sebelum Tuhan jadikan saya pada zaman 40,000 tahun sebelumnya. Nampak tak ya? Nabi Musa kata, wahai bapa manusia, Allah dah larang kamu makan, jangan makan. Kenapa kamu makan? Nampak tak? Ya? Jawab tu Adam, Allah dah takdirkan aku nak makan. Nampak tak? Nah, maka tu aku makan. Ini maksudnya hujah macam ini tak salah. Ya. Sebab ada kebaikannya, ada dia punya kebaikan. Daripada takdir yang berlaku kepada Nabi Adam tu ada kebaikan. Nampak tak ya? Jadi maka kata Nabi Muhammad, maka dengan alasan Adam demikian, Nabi Adam telah mengalahkan Nabi Musa tentang persoalan ini. Ya betul. Kalau aku tak makan buah, kamu pun tidak ada di dunia ni, wahai Musa. Nampak? Nampak? Sebab itu kata Muhyiddin Ibn Arabi, ulama tasawuf, ulama tinggi, dia kata, aku kalau jadi Tok Adam, tapi tak jadilah, ditakdir kalau aku Tok Adam, aku tebang dengan pokok-pokok sekali, dia kata. Bukan makan buah saja, ya, aku tebang dengan pokok-pokok sekali. Pasal apa? Hanya dengan makan sedikit daripada buah, Allah lahirkan seorang manusia yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya kerana aku makan sejepis, saya kata, bukan kata makan sebiji, Allah dah lahirkan manusia agung yang paling agung di antara seluruh alam ini, Nabi Muhammad. Kalau kau makan saat kalau tebang tu pokok, berapa ramai lagu Nabi Muhammad akan wujud lagi, kan bagus itu. Makna kita takdir itu membawa kepada kebaikan. Maka tu ada boleh kata lagu tu, nampak tak ya? Allah dah takdirkan. Kalau Allah tidak takdir, apa pun tak ada, syurga kosong, tak ada orang. Tak ada orang, tak ada anak pinak, sebab dalam syurga tak ada beranak. Nampak tak? Dalam syurga tak ada beranak. Tu Adam, tu Hawa duduk di syurga satu tempoh yang lama juga, bukan kata baru, satu tempoh yang lama daripada dalam syurga, tapi tak boleh beranak. Nampak tak? Tak ada anak. Turun lagi ke bumi, baru ada beranak, baru ada istilah beranak. Nampak tak? Baru ada kantung, ada rahim, kita pun ada rengkung, ya, ada perut. Masa dalam syurga tak ada benda ni semua, tak ada perut. Kalau ada perut kena berak, nampak? Kena kencing. Maka dalam syurga tak ada perut, Allah tak buat perut, tapi boleh makan. Makan tak berak, nampak? Kacau. Nah. Bila Allah transfer bagi ke bumi, jadilah hukum-hukum itu sebagai hukum yang kita tak dapat ubah, Allah tukar. Ada perutnya, ada rengkungnya, ada benda yang masuk ke perut, kena makan, kena tidurnya, nampak tak? Bagai-bagailah perkara-perkara yang berlaku atas kita sekarang ini adalah perkara baru yang tidak ada dalam syurga. Sebab tu ahli syurga makan tak berak, tak kencing.
dia keluar secara peluh wangi. Nampak tak? Bila kita makan akan keluar peluh daripada badan kita. Peluh tu wangi macam kasturi. Ya, itu dia punya kumuh yang buang. Nampak tak? Bukan melalui proses dubur apa tidak ada. Ya, ada alat kelamin, tapi alat kelamin ini tidak mengeluarkan mani, tidak ada air kencing. Nampak tak? Ya. Itu dia. Hanya untuk perhubungan suami isteri. Nampak tak? Berhubung suami isteri dengan tidak ada had. Ini kelebihan Tuhan bagi kepada penghuni syurga. Ya, masya-Allah. Itu kelebihan. Dunia berubah. Berubahlah dunia lah. Datanglah najisnya, datanglah busuknya, datanglah lemahnya, bagai-bagai. Wallahu a'lam. Sambung sikit lagi, kita ambil di sini. Ya. Yang keempat, oleh kata musannif, dari pengajian yang lalu kita mengambil kesimpulan bahawa kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kita dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa demikian? Yang terkandung. Kenapa demikian? Sebab meskipun bagaimana kuat keinginan kita atau maksud yang terkandung dalam hati kita dengan dorongan amal ibadat yang kita kerjakan, namun tidak akan dapat memecah pagar-pagar ketentuan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia masuk dalam istilah, dalam pepatah Melayu ada satu peribahasa Melayu kan. Kalau secupak tidak akan jadi segantang. Ya. Tidak akan lalang menjadi padi. Nampak tak? Ya. Ini qada ataupun qadar mubram. Maknanya dia tentu, ya. Secara hakikatnya, ya, kalau secupak tidak akan jadi segantang. Kalau tidak akan lalang menjadi padi. Ini adalah qada mubram, bukan mu'allaq, ya. Boleh berubah, ya. Jadi makanya dalam segi ini ada sebut dalam buku Revolusi Mental masa Datuk Senu Abdul Rahman dulu jadi Menteri Pelajaran zaman Tun Razak, ada keluar satu buku nama Revolusi Mental. Buku ni edaran daripada Jabatan Perdana Menteri, kononnya untuk memberikan suatu kita kata tadi ini sebagai suatu rangsangan kepada bangsa Melayu untuk bangun dalam semua aspek pembangunannya. Sebab kita masa tu dalam keadaan awal masih banyak kelemahan-kelemahan berbanding bangsa-bangsa lain. Jadi pihak kementerian ini wujud satu buku lah di mana orang Melayu disuruh baca buku tu, Revolusi Mental. Ya. Ada saya simpan buku tu, ada kat saya, ya. Dalam tu ada masuklah pepatah ni. Jadi dia kata pepatah ni tak boleh pakai. Tu tak betul tau. Pepatah ni tak boleh pakai, dia kata. Kalau pakai pepatah ni orang Melayu tak boleh maju. Kalau dah syupak mana boleh segantang. Nampak tak? Duk macam tu lah kita. Ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Hadis tu tak boleh pakai, dia kata. Nampak? Ya. Dunia ni adalah penjara orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Syurga orang kafir. Maka tu kita tak boleh maju. Pasal memang dunia ni penjara kita. Nampak? Tak tahu orang beriman tak boleh maju. Salah tu. Dia kata hadis ni tak boleh pakai. Ya. Tak itu kan. Sebenarnya hadis-hadis ni masuk dalam kumpulan qada mubram. Nampak tak? Tu dia. Dia boleh ubah. Benda-benda ni semua boleh ubah. Tak ada masalah. Ya. Kita mestilah kena melakukan satu perkara tadi ni dengan keadaan yang kita tengok tadilah. Jadi maknanya semuanya keadaan macam rezeki lah. Walaupun tidak cupak tak segantang. Ya. Ini benda cupak dengan gantang memanglah tak sama kan. Cupak gantang-gantang lah. Tapi isi cupak, isi gantang tu boleh berubah. Nampak tak? Ya. Itu kita kena ambil kira. Kemajuan dia tidak ada. Islam dah beritahu dah, wa may taqillah yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ubah. Walaupun rezeki dah memang tentu, tapi Tuhan kata bagi orang yang bertakwa kepada Allah, didatangkan rezeki daripada punca yang dia tak tahu. Nampak tak? Ini tak ada had ni. Rezeki ni tidak ada had. Allah nak bagi kat siapa? Orang yang bertakwa. Rezeki yang tidak ada had. Ya. Itu kita panggil qada mu'allaq. Yang ni tak masuk dalam hadis ni. Yang tak masuk dalam pepatah Melayu ni. Ya, Pak, ya.
Jadi kita tak boleh tolak lah, pepatah-pepatah ni betul, semuanya betul ya. Dia masuk dalam bahagian mana ulama-ulama disusun, semua ni peribahasa dia datang daripada orang yang tinggi hikmah ya, hukama. Dia boleh susun pepatah-pepatah ni. Bukan pepatah ini salah ataupun tidak boleh dipakai. Jadi adalah kecacatan sikit dalam buku tu, buku Revolusi Mental ya. Kami bersembang dengan Allahyarham Dr. Kasih Ahmad. Dia ni guru saya lah, guru bahasa Melayu. Kasih Ahmad ni guru Melayu, bahasa Melayu saya ya. Kami petang-petang dengan dia sekolah, lebih kurang ada 6 orang. Nanti pergi cari dia, dia main sekolah pasal kami. Kami akan duduk dalam kelas dengan dia ya, berbincang tentang bahasa ya, masalah reflektif apa ni, argumentatif, bab semua kita bercakap. Masa tu dah masuk politik, dia sesedih masa tu dah ya. Jadi kita sudah berbincang dengan dia soal-soal yang berkaitan ni, dan kita tolaklah buku tu, buku Revolusi Mental tu kita tolak, tak boleh pakai buku tu. Tak sesuai ya untuk dibaca oleh orang Melayu ya, kerana dia menolak banyak perkara yang sepatutnya diikut. Jadi fahamnya begitulah. Jadi insya-Allah kita akan ambil nombor 4 ni minggu depan. Kita baca kemudian ya. Nombor 4 ya. Kita baca minggu depan insya-Allah. Dari pengajian yang lalu kita mengambil kesimpulan bahawa kita harus mematuhi ketentuan. Ini kita ambil nombor minggu depan lah insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.